Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang berusaha sama saya Al-Fadhil Ustaz Adi Ruslan bin Darmudi mengurusi acara kita pada hari ini. Sahabat saya ketua penyelaras khusus pemantapan dan profesionalis Imam Bilal PDRM Perak Al-Fadhil Ustaz Ahmad Nazmi bin Muhammad Hafizakumullah Ta'ala, sekalian barisan urustil khusus Tuan Imam Surau Almarhum Datuk Haji Abu Hassan Al-Hafiz Ustaz Tarbiyah Kota Raja Meru, tuan-tuan peserta khusus pemantapan profesionalisme Imam Bilal PDRM Perak SIM 2 dari Universiti Rahimahullah Amabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar tuan? Alhamdulillah. Hari ini hari yang kedua. Macam mana di sini? Okey bertukar suasana. Hari-hari selalu tengok biru sampai jadi apa? Biru mati hitam tu. Biru mati hitam tu. Jadi 2 hari ni, dari semalam sampai hari ni sampai besok, insya-Allah ya, kita melihat suasana hijau, kehijauan di sekeliling kita, dan mudah-mudahan dengan perubahan suasana ini akan memberikan kepada tuan-tuan motivasi untuk terus memberi hikmat yang terbaik dalam pasukan ini, semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, memanglah kita mencari matlamat kehidupan di dunia. Saya fikir tak ada siapa pun di antara tuan-tuan, di antara kita semua yang matlamat kita, kehidupan kita semata-mata di akhirat. Saya tak peduli apa di dunia ni, saya jadi apa, saya tak peduli. Yang penting akhirat. Saya fikir tak begitu keadaannya. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah.
Dan rebutlah apa-apa yang Allah Ta'ala yang datang kepada kamu, yang Allah Ta'ala akan datangkan, akan berikan kepada kamu di dalam dunia akhirat. Maksudnya Allah Ta'ala sediakan syurga tu, kejarlah syurga tu. Janganlah kita sombong. Tak nak syurga, tak mau. Saya tak nak syurga, saya nak neraka. Itu seorang sombong namanya tu. Kalau saya tanyalah tuan-tuan, siapa di sini yang tak nak masuk syurga, niscaya semua tak akan tangan. Betul? Soalan tu saya tanya pada anak-anak tuan-tuan di sekolah-sekolah. Bila saya ceramah di sekolah, saya tanya, adik-adik, siapa sini nak masuk syurga kat tangan? Habis semua kat tangan. Siapa sini nak masuk neraka tangan? Automatik turun. Jadi kalau dah anak-anak kita pun macam tu, apatah lagi bapa-bapa dia lah. Anak-anak kita yang tidak mengerti, yang belum mengerti hakikat kehidupan pun, bila ditanya nanti di akhirat nak ke mana, semua kata nak ke syurga. Apatah lagi kita yang telah bertahun-tahun mengenal hakikat kehidupan, mencari rezeki untuk diri sendiri, isteri, anak-anak, berhadapan dengan cabaran dalam pekerjaan, kan? Kadang-kadang ada cabaran macam-macam lah. Kena marah dengan bos, kena marah dengan penyedia, kena marah dengan rakan sekerja, tension dekat tempat kerja, balik ke rumah tension pula hal di rumah. Jadi dapat 3 hari lepak di Kota Raja ni, alhamdulillah, tempat tidur pun sedap, Ustaz, ada aircon contoh. Tak ada aircon pun, kipas buka pun kejap, tak bala batal. Ya Allah. Terus lena ni murid intan, tenganga mulut, kawan ambil gambar, orang tengok ni cik tenganga mulut tidur. Apatah lagi macam kita ni, memang tentulah kita ni nak masuk syurga. Wala tansa nasibaka minad dunia, dan jangan kamu lupa nasib kamu di dunia. Di dunia pun kita nak mencari kehidupan yang terbaik. So itulah kita bekerja dalam pasukan ni. Kita nak yang terbaik semata-mata kerana mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita masuk kursus ni pun semata-mata kerana nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menimba ilmu yang diberikan, walaupun tak sebanyak mana, walaupun tidak sepanjang mana, walaupun tidak selama mana. 3 hari ya, cukup ke 3 hari? Orang mengaji di universiti pun 4 tahun tuan-tuan nak dapat CJ. 4 tahun. Satu semester 4 bulan. 4 kali 4 berapa? 16 bulan. Sorry, 4 bulan betul lah. 4 bulan kali dengan berapa? Satu semester 4 bulan. 4 8 kali 4 32 bulan. 32 bulan tu berapa? Lebih kurang hampir 3 tahun. Tapi kalau kira tempoh pengajian 4 tahun, itu di universiti tuan. Pembelajaran ini pembelajaran sepanjang hayat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tentulah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Maknanya tuan-tuan, kalau kursus ini memberikan tuan-tuan ilmu, ketahuilah ilmu itu masih banyak lagi yang perlu ditimba. Masih banyak lagi. Bukan kata okey dah ni kita dah alim ke apa, okey dah jadi imam, dapat taulah imam, okey dah. Banyak lagi ilmu-ilmu yang perlu kita timba. Ni belum lagi kursus tahsin Quran untuk Imam Bilal, tak masuk ni. Baru kursus peningkatan pemantapan profesionalisme. Kalau tanya saya lah, kami imam-imam, ini cerita dulu lah 2006 dulu, imam-imam Jabatan Agama pun wajib hadir kursus profesionalisme imam. Nak nyebut pun terpelengok. Profesionalisme, nak nyebut pun. Tu yang khatib sebut dalam khutbah tu, dia nak sebut globalisasi, dia sebut globas. Kan? Makmum pening, apa globasi ni? Tengok teks khutbah globalisasi. Jadi disebut globasi. Bunyi punya Jawa pula. Jadi ada orang Jawa ni, orang Jawa. Ngerti ngomong Jawa ada. Adanya, mesti ada.
Tapi aku bukan orang Jawa, aku orang Melayu. Ngerti ngomong cowok siti-siti je. Pak mentuanya, arwah pak mentua Jawa, arwah pak mentua Jawa, tapi tak pernah belajar cakap Jawa. Apa sebab kan? Sebabnya kalau ajar kan pandai, ini susah dengan empat. Kan faham lah nentu tu kan, dia cakap sama-sama dia, pak mentua cakap mak mentua, apa lah orang sendiri je. Kalau faham Jawa kan susah dengan empat. Jadi tak payah belajar dengan orang tua-tua. Adalah sikit-sikit, boleh lah. Jadi ilmu ini tidak terhenti. Tidak terhenti. Mana kami ni pun kena hadir. Khusus prefonos menyebut dulu kali. Khusus pemantapan profesionalisme imam. Nak nyebut pun banyak. Jadi antara ilmu-ilmu yang tuan-tuan perlu tahu ialah berkaitan dengan solat, dengan sembahyang. Kena tahu. Kena tahu. Kena tahu daripada basic, daripada asal, daripada taharah, daripada semayang, rukun semayang tu apa. Ada 13, ada 17. Apa perkara sunat dalam solat, apa perkara makruh dalam solat, apa perkara yang membatalkan solat. Dan solat pun ada jenis-jenis dia. Ada solat fardu, ada solat sunat. Solat sunat pun ada jenis juga. Ada solat sunat yang dikerjakan secara berjamaah, ada solat sunat yang dikerjakan secara bersendirian. Pasal apa tuan-tuan, nanti esok-esok bila di IPD nanti, apabila tuan-tuan diarahkan untuk bersama ustaz memimpin qiyamul lail, katalah qiyamul lail tu bagi IPD malam 21, 23, 25, 27, 29. Betul. Takkan ustaz-ustaz baka nak ambil semua, kena bagi kat tuan-tuan juga. Tapi kalau tuan-tuan tak ada ilmu, macam mana tuan-tuan nak mimpin qiyamul lail? Tasbih pun, solat tasbih pun tak pernah buat. Solat tasbih pun tak tahu apa. Sujud sejadah pun tak tahu apa. Siapa sini pernah sujud sejadah kat tangan? Yang pernah. Jadi makmum pun tak apa. Bukanlah kata imam mesti imam. Pernah ustaz, saya pernah sembahyang subuh pagi Jumaat sujud sejadah. Saya tahu sujud sejadah tu apa. Biasa? Biasa? Betul ke ni? Kalau tak apa, adakah peserta yang ada ni akan ikut satu lagi LDP dibuat di sini 26-28 lain orang? Kalau kena pagi Jumaat tu sujud sejadah ada berlaku innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Imam tu sujud, dia buat apa? Rokok. Ini cerita betul. Rokok pasal dia tak pernah sujud sejadah, dia sangka rokok, sedangkan itu sujud sejadah. Belum habis lagi. Allahu akbar, bangkit. Imam sambung bacaan, tatajafa junubuhum anil madadi yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tadi pernah dengar? Pernah buat? Pernah jadi makmum? Imam tu sudah cerita lah, memang tak hafal lah sejadah tu kan? Apa kejadah? Jawapan kita, saya sujud jadah tak pernah. Apa kejadah ni? Tiba-tiba sujud je. Imam ni haram jadah ni. Imam baca-baca tu sujud ni, ni sosek ni mufarakah, tak tahu cerita. Wah, sebenarnya tindakan imam tu betul. Dia sembahyang tu, dia sujud sejadah sampai sejadah dia turun sujud. Kita ni tak apa, tak tahu. Tu cerita. Baik, lagi satu berkaitan dengan solat. Ini kita bincang begini. Lagi satu tentang solat. Apabila solat itu ada ketika-ketikanya solat ini diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala atas beberapa sebab. Pertamanya kerana musafir. Kita musafir ada keringanan. Ada keringanan. Orang yang musafir Allah Taala beri keringanan dalam solat. Ada. Yang kedua, uzur atau sakit pun itu juga. Orang yang uzur sakit Allah Taala beri keringanan dalam solat dia. Allah Taala beri keringanan.
Yang ketiga dalam peperangan. Ini pun ada keringanan. InsyaAllah akan ditunjukkan. Nombor 2, nombor 3 akan ditunjukkan. Yang 2 ni akan ditunjukkan nanti dalam slot yang akan datang. Tak salah saya, kalau ikut yang saya baca jadual tu petang ni akan ditunjukkan solat kalau orang uzur sakit solat mayam macam mana. Mungkin Kopro Candy jadi model kot. Apa ustaz tunjuk muka saya ni, aku kenal kau je. Yang lain aku macam lupa tapi tak kenal nama. Minta maaf lah mana-mana yang nama tak dipetik tu minta maaf bukan tak cam tapi tak kenal nama. Tak pakai lentek, pakai baju brand Puma tu saya pakai okey Puma. Takkan nak panggil dia tu. Allah Ta'ala bagi nama cantik dah kat dia, kita panggil Puma. Apa kan? Okey. Yang ketiga dalam peperangan namanya solat medan. Ni pun akan ditunjukkan kemudian. Ada nanti insya-Allah akan ditunjukkan dalam khusus ni bagaimana nanti nak memimpin solat dalam peperangan ataupun solat medan akan ditunjukkan. Tapi yang kita nak bincang dalam slot ni ialah tentang keadaan kita solat ketika musafir. Apa makna musafir? Dia cantik. Perjalanan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Perjalanan dari satu tempat ke satu tempat yang lain yang jaraknya sekurang-kurangnya 2 marhalah. 2 marhalah itu okey. Perjalanan dari satu tempat ke satu tempat lain yang jaraknya sekurang-kurangnya 2 marhalah. 2 marhalah iaitu 56 batu atau bersamaan 90 km. Ada kaul mengatakan 80 km pun dah kira musafir. Tak ada masalah, dia susah bergaduh lah. Kalau ada yang dia kata 80 dah boleh musafir dah, susah bergaduh. Sebab benda ini adalah perbezaan pandangan. Perbezaan pandangan kita selaraskan. Maksudnya kita terima. Kalau dia pakai 80, okey jalan. Kalau dia pakai 8 km, bagi penumbuk kat dia. 8 km dah musafir dah ni. Ni penumbuk ni ada bagi 8 km dah kita musafir. Kalau 80 km okey on. Pasal bergaduh. Kita mengaji 890, dia mengaji 80. Tak apa, benda khilaf, benda perbezaan pandangan kita raih. Tak ada masalah. Pasal bergaduh. Contoh kawan kita dia daripada Bukit Aman contohnya. Kita dari Perak, dia di Bukit Aman. Dia kata 80 dah masuk musafir, kita kata 90 masuk musafir, belum lagi kita. Tak apa, pakai. Kita raihkan, tak ada masalah. Yang penting keadaan kita musafir tadi. 2 marhalah. Itu cerita dia. Jadi, tuan-tuan, bila begitu keadaannya Nabi SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu an tu'tiya rukhsahu kama yakrahu an tu'tiya ma'siyatuhu. Kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka dilaksanakan rukhsah, keinginan yang diberikan olehnya, seperti Allah Ta'ala membenci dilakukan maksiat kepadanya. Apa makna tu? Maknanya bila ada kemudahan kita gunalah. Allah Ta'ala suka perbuatan tu. Jangan kita guna alasan tak apa, masjid banyak, suara banyak, tak payah kita sembahyang jemaah qasar, buat apa? Malaysia ni masjid banyak, suara banyak, buat apa? Masuk waktu sembahyanglah waktu 4 rakaat zuhur. Asar kan sembahyanglah asar 4 rakaat. Maghrib kan 3 rakaat. Isyak kan 4 rakaat. Apa nak kumpul ni? Nak potong-potong ni? Itu pandangan yang tak betul. Sebab apa? Sebab kita tak menyambut kemudahan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak maksiat on. Tak bertanggung kita. Boleh. Anytime dia bagi free compliment tiket masuk. Dua-dua search kita pergi ya. Search lama pun kita pergi, search baru pun kita pergi ya. Pasal search lama
Kita ada can nyanyi sekali. Pasal dia ulung mic kita. Kita penyanyi kan. Isabella ada cik. Search baru. Suara penyanyi baru mantap. Kita syok dengar. Jadi kita layan dua-dua. Cik. Tiket free pula. Bodoh lah Ustaz ambil tiket free. Otak itu kita ambil pula kemudahan tu. Datang semayang solat, datang ibadah, kita boleh kata surah masjid banyak. Ini namanya orang yang sombong. Senang Allah Ta'ala. Ambil lah kemudahan tu. Dah boleh kita menjamakkan semayang. Dah boleh kita mengkosarkan semayang. Dah lah. Ambil. Walaupun jarak tu mungkin tidak jauh mana. Contoh Ipoh sampai ke Bagan Serai, Ipoh sampai ke Mualim, Ipoh sampai ke Hilir Perak, Teluk Intan, Ipoh sampai ke Gerik, tak lepas kepada negeri pun. Dah boleh. Jarak tu mencukupi. Ambil buatlah semayang jamak, buat semayang qasar. Kenapa nak sombong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gitu. Baik. Apa hikmah disyariatkan solat qasar dan jamak? Ni dia. Asalin tuan-tuan. Memberi keringanan. Ni poin dia. Memberi keringanan kepada umat Islam. Poin dia ialah keringanan, ringan. Musafir ni Nabi kata as-safaru qit'atun minal azab atau kama qala. Rasulullah. Musafir ni satu cebis dari cebisan azab neraka. Oh, travel ni penat bro. Yang jadi driver tu tentu faham. Jadi pemandu. Alah ustaz, saya driver ustaz. Tapi penat tak? Hantar pegawai dari kapal ke Bukit Aman, hantar pegawai dari Greek ke Bukit Aman. Tak penat tuan-tuan. Pegawai dia tak penat duduk belakang. Awak lah. Kejap-kejap telan Red Bull. Kejap-kejap telan Red Bull. 6 bulan telan Red Bull, pergi cek doktor kata you ni gula sudah 15 macam. Jadi saya tak syorkan tuan-tuan dan diri saya telan Red Bull. Nak telan Red Bull boleh. Kalau nak telan Red Bull telan lah. Tapi cover dengan air suam 2 liter. Red Bull, satu Red Bull, tin Red Bull tu cover balik dengan air suam 2 liter. Itu petua saya. Saya kalau minum, saya minum tak patang tuan. Kopi minum ais saya balut. SKP tarik saya balut. Kita tarik saya balut. Tapi sebelah mesti ada air suam, ais kosong mesti ada. Jadi tahun lepas kena COVID, doktor cek di hospital, darah saya 56. Paling rendah 4.8. Badan besar. Cik Benny tahu lah badan saya masa sebelum COVID gimana. Lagi besar badannya. Ni kira dah boleh pakai hipster lah. Baju lain, seluar lain. Baju lain, seluar lain ni. Baju lain tapi baju raya. Baju lain, seluar lain. Agak-agak tuan-tuan saya masuk ni, tuan-tuan pun tengok. Ni apa perangai Ustaz ni pelik penuh. Baju lain, seluar lain ni kan hipster. Sebab body apa kata size tu dah ada kan. Tapi tori lagi besar 5XL. Tapi bila doktor cek gula 56. Tak ada pun sampai belah-belah. Jadi kalau nak minum Red Bull, nak telan Red Bull, nak balon Red Bull, balon lah. Tapi cover dengan air suam secukupnya. Ni tak dia telan Red Bull lah. Kena 6 bulan telan buat macam tu, pergi cek tengoklah naik sampai 10 ke atas. Tak pasal kena. Tahu tak apa. Jadi seksa Nabi kata as-safaru qit'atun minal azab. Musafir ini satu cebisan dari cebisan neraka, maka Allah Taala beri keringanan kepada kita. Untuk umat Islam, kepada umat Islam untuk menunaikan solat fardu ketika dalam musafir. Itu sambungan dia. Memberi keringanan kepada umat Islam untuk menunaikan solat fardu ketika dalam musafir. Waktu musafir sembahyang tetap kita kerjakan. Sebab Allah Taala perintahkan gitu, hafizu ala salawati,
peliharalah kamu semayang-semayang kamu, wassalatil wusta, dan semayang pertengahan. Semayang wusta tu yang pertengahan. Semayang pertengahan tu apa? Tuan-tuan kira kalau kita kira subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Yang tengah-tengah tu mana? Semayang apa tengah-tengah? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Tengah-tengah semayang apa? Asar. Okey, betul Betul Kalau kita kira daripada hari bermulanya dalam Islam, hari bermula ni dalam Islam ni Maghrib. Terbenam matahari itu tukar hari. Maghrib, Isyak, Subuh, Zuhur, Asar. Tengah-tengah semayang apa? Subuh. Ni dua semayang ni kata. Ni dua semayang yang ulama kata Salatul Wusta. Sebab apa? Memang berat. Semayang subuh memang berat. Betul tak? Bagi diri tuan-tuan. Betul tak? Asar sekarang pun tentulah sama juga tu. Sebab apa? Lepas zuhur makan kan? Asar dalam pengalaman saya paling berat imam nak bertugas Asar Jumaat. Asar Jumaat tu paling berat. Pasal apa? Pasal Jumaat balik makan, lepas tu bersandar dekat kursi, kipas menghadap ke depan. Apa jadi? Bangun kau buat pukul 6. Bayang tuan-tuan. Asar, waktu asar tu kalau nak bertugas memang tinggal. Aku juga kena ambil. Imam ada 3, campur dengan kita, dengan saya 3 imam. Ketua imam, imam 1, imam 2. Jadual tu dah ada tu. Kita susun lah siapa jadi khatib minggu ni. Dia ambil daripada Maghrib, malam Jumaat, Maghrib, Yasin, Isyak, Subuh, Sejadah, khatib Jumaat, Asar Jumaat. Tapi tak payah dah Asar Jumaat tu, akulah kamu. Lah kita imam gaji kerajaan kan, kita tak apa, tak ada cakap apa. Tapi nak ceritanya asar paling berat ialah asar Jumaat. Lepas tu ulama kata solatul wusta ni sama ada subuh ataupun Jumaat ataupun asar. Itu ya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tanda kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Allah Ta'ala kasih kepada kita. Kita umat Nabi Muhammad SAW ni umat yang paling tak power sebenarnya. Mana ustaz? Saya anak 7 tau. Jangan cabar saya. Saya kahwin dengan 1 tau. Bukan itu maksud dia. Tak power tu maksud kalau banding dengan umat lain, kita ni umur pendek-pendek. Umur pendek-pendek, badan kemetot-kemetot. Pernah tengok dalam Google? Ahli ekologi menjumpai rangka manusia yang mati ribuan tahun dahulu. Tengkorak muka manusia zaman Nabi, katanya beri kemungkinan zaman Nabi Hud alaihissalam. Kita ada 25 orang Nabi kan? Adam, Idris, Nuh, Saleh. Ada saya suruh nyanyi belakang. Sedap lah nak nyanyi kan? Surau ni Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Masa tu tuan-tuan pun sekolah lagi kan? Masa lagu tu keluar kan? Bila Ustaz ni datang ceramah kat sekolah, Ustaz ni bawa lagu tu kan? Masa tu saya sekolah, saya ingat lagi Ustaz. Saya masa tu budak sekolah, baru tahun 6. Saya ingat lagi rupanya Ustaz yang datang ceramah sekolah kami. Contoh. Tak sangka jumpa ni Ustaz. Contoh kan? Jadi zaman Nabi Hud AS, rangka manusia tu rangka manusia zaman Nabi Hud AS. Muka manusia, tengkorak manusia. Manusia sekarang duduk atas tengkorak tu kecil, sangat kerdil. Kalau ambil gambar zoom tu, gambar daripada jauh, daripada ikut drone tu, besar. Muka manusia tu besar dibandingkan dengan jasad tubuh badan manusia yang berdiri di atas rangka manusia. Bayang.
Maknanya kita ni kecil-kecil. Umat terdahulu badannya besar-besar, 70 hasta, 60 hasta. Kita tengok macam ni. Esok di padang mahsyar kita bangkit semua-semua ni, kita akan tengok umat-umat terdahulu ni. Umangai, itu kata orang sembilan. Kan, mencanak tinggi Kita kemetot-kemetot kan. Untuk Jadi Allah Ta'ala kasih kepada kita sebab kita ni bernabikan dari Muhammad SAW. Allah Ta'ala bagi kita banyak kerenganan. Antaranya ni sembahyang jamak dan qasar. Okey. Yang ketiga, supaya seseorang dapat melaksanakan ibadah solat yang begitu penting dan tidak boleh ditinggalkan. Ini dia yang ketiga. Saya ulang balik. Supaya seseorang dapat melaksanakan ibadah solat yang begitu penting dan tidak boleh ditinggalkan. Sembahyang ini tak boleh ditinggalkan. As-salatu imadud di sembahyang itu tiang agama. Walau macam mana pun solat tetap Ini pengalaman saya 5 hari duduk ICU COVID tahun lepas. Saya dipakaikan beg urin. Siapa pernah pakai beg urin tahulah seksternya masuk berbola tu masuk dalam kita punya lubang gitu. Tobat lahum. Masuk tu kecil situ. Jadi bila begitu, maka kita menanggung najis. Sembahyang kita sah tak agak? Memang tak sah lah. Tapi kita sembahyang hormat waktu. Masuk waktu, sembahyang Allah. Masuk waktu asal, Allah. Masuk maghrib, Allah. Tapi sembahyang kita tu tidak sah. Bila tak sah, kita hormat waktu. Bila kita dah sihat seperti biasa, kita wajibkan ganti. Wajib qada. Bukan ulang. Sebab tak sah, kita sembahyang semata-mata kerana hormat waktu saja. Waktu masuk azan, dengar daripada hospital tu, dengar azan masjid di hospital belakang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar kan? Masuk dah. Dengar di hospital tu, dengar. Walaupun tak kuat tapi dengar lah, kita dengar azan masuk. Takkan kita nak duduk diam atas katil hospital? Sembahyang kan? Allah. Kalau bayi-bayi, kalau berjangkat tangan, Allah. Tapi bila sihat kita wajib qada, ganti balik. Berapa hari kita tak boleh sembahyang dengan sempurna? Kalau seminggu 7 kali 5, 35 waktu boleh ganti balik. Tapi konsepnya ialah sembahyang kita tidak tinggalkan. Walaupun dalam keadaan kita tidak akan sah sembahyang kita kerana kita menanggung najis tadi. Sembahyang tetap sembahyang. Tapi kerenganan tu ada, Allah Ta'ala beri kan? Itu yang ketiga. Yang keempat, menggalakkan umat Islam bermusafir dan berjalan. Boleh tulis. Menggalakkan umat Islam bermusafir dan berjalan. Berjalan bermusafirlah melihat keagungan Allah. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, berkelana. Siapa ingat lagu ni? Siapa ingat ni? Mana nak ingat? Ingat lagu ni je. Aku sedar betapa hinanya. Itu lagi ingat lagu tu kan? Pasal bila lagu tu nyanyi je kan, menitik air mata. Orang apa yang tengok apa salah abang menitik air mata ni? Tapi lagu tadi tak ingat kan? Itu adalah tu lah. Jadi di situ menggalakkan Islam bermusafir dan berjalan. Maknanya kita jangan statik. Ada peluang. Kita di Perak ni, kita bertuas sebab negeri kita besar. Negeri kita besar. Mana-mana pergi insya-Allah banyak peluang kita bermusafir. Contoh macam saya daripada Tapah. Saya pergi Taiping dah musafir. 60 campur 70, 130 dah musafir.
Tuan-tuan dari Ipoh nak pergi ke Pekanbaru 200 km, musafir ke tak? Tuan-tuan dari Ipoh ke Mualim 120 km, musafir ke tak? Maknanya peluang musafir tu sangat luas. Sebab negeri itu besar. Cuba kalau kita duduk negeri Melaka. Duduk negeri Melaka boleh musafir? Melaka Masjid Tanah, Melaka Jasir, Melaka Lugajar. Sampai dah? 2 marhala. Untuk menjalankan kehidupan dengan lebih sempurna. Ini dia tadi buat kerja kita tu. Kan? Kalau kita ni komersial kena pergi ke daerah, dapat tahu kata scammer sedang merancang untuk melakukan aktiviti scamming di Pangkalan Hulu. Oh, pergi tu. Wanted, polis betul. Kami nak masuk. Tolong sediakan jus pegaga. Saya pasal mengidap tu. Siapa duduk Pangkalan Hulu, dengar-dengar lah cakap saya. Saya mengidap jus pegaga ni tak pernah minum ni. Katanya sedap. Jadi kalau UMAI sampai ke Pangkalan Hulu, Ustaz, jom Ustaz, pergi Bentong, jom. Ikut saya, tak ada mahal punya. Prepare pasport ya, bawa. Ustaz kan kata cari kat Putrajaya nak minum jus pegaga. Saya nak bawa ni. Itu tiang-tiang tu cerita lain itu tak cerita sini. Jus pegaga boleh. Okey, jadi itu dia hikmah disyariatkan solat qasar dan solat jamak tadi. Itu dia. Satu kerenganan Allah Taala bagi kepada kita supaya bila kita bermusafir, kita masih boleh melaksanakan solat. Okey, baik. Habis. Baik, kita lihat kepada apakah dia yang dikatakan, apakah hukum solat qasar dan jamak. Hukum solat qasar dan jamak, hukum dia harus ni maknanya fala junahun an taqsuru minas solat. Tidak menjadi salah untuk kamu memendekkan sembahyang. Itu maksud Allah Taala sebut. Maknanya bila tak jadi salah, benda tu boleh buat dan boleh tak buat. Harus. Tidak wajib. Kalau wajib tak buat dosa. Macam mana? Katakanlah hukum tu wajib. Wajib kata ulama, contoh. Kata ulama wajib semua orang Islam yang bermusafir melaksanakan jamak dan qasar. Kalau tak buat macam berdosa ke tak? Berdosa. Kena. Musafir dia kita tak habis sembahyang 4-4. 2-4-3-4. Kita kena jamak kena qasar. Tak jamak qasar berdosa kita. Kan berat tu. Tu hukum dia harus. Nak buat ahlan. Bagus. Tak buat tak apa. Bergantung diri kita. Kita rasa tak berat, tak buat. Silakan. Kita rasa tak berat, buat. Silakan. Okey. Tak ada masalah. Okey. Wallahu a'lam. Baik, rukhsah solat musafir ialah kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada orang musafir untuk melakukan solat fardu dengan cara jam qasar atau jamak atau kedua-duanya sekali. Itu maksud dia tadi. Ini boleh buat qasar saja, boleh buat jamak saja dan boleh buat jamak dan qasar. Boleh. Terpulang. Pilihan di tangan kita. Nak buat jamak, yang tak boleh jamak takyah. Tu tak boleh. Apa makna jamak? Jamak ada 3. Jamak takhir, jamak takdim. Jamak takhir, jamak takyah. Tak payah. Tak payah. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Yang ketiga tak boleh sebab itu maknanya tinggal tu pun. Jamak takyah. Jadi jamak yang boleh jamak takdim dan jamak takhir ataupun qasar saja. Boleh ke? Contoh kata kita dah sembahyang zuhur dekat surau IPK. Contoh, Ini contoh. Dah kita sembahyang zuhur 4 rakaat ni kat IPK surau IPK kita ni. Lepas zuhur kita gerak ke Bukit Man. Pukul 2.30. Sampai Bukit Man pukul 4.30. Betul-betul asar masuk. Boleh tak kita buat sembahyang qasar? Boleh? Pasal kita dalam keadaan musafir, boleh buatlah qasar 2 rakaat, asar 2 rakaat. Tapi ada syarat-syaratnya. Nanti kita akan cerita. Nak buat jamak, boleh buat jamak saja 4 dengan 4, boleh tak? Batal tadi kita pergerakan dari IPK, kita dah musafir. Orang sembahyang 4 rakaat. Okey, zuhur 4 rakaat jemaah.
Habis-habis dia salam kita pun naik buat asar pula. 4 rakaat jamak takdim. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh tak buat saya sembahyang saja aku sembahyang asar 2 rakaat jamak takdim qasar kerana Allah Taala. Boleh tak boleh? Boleh. Walaupun kita dah sembahyang zuhur tadi 4 rakaat ikut imam di surah IPK, imam musta'adi contoh. Habis-habis salam tadi salam dia baca doa, kita naik sembahyang asar, kita buat sembahyang asar 2 rakaat jamak takdim kerana Allah Taala. Boleh tak boleh? Boleh. Tak mesti kena buat 4. Boleh buat 2 pun boleh. Maknanya zuhur tadi 4 rakaat, asar 2 rakaat boleh. Itu kerengan Allah Taala bagi. Macam mana? Sebab kita dari IPK tu kita dah musafir dah. Kita dah keluar daripada rumah kita, kata rumah saya dekat, kata saya lah. Saya duduk di Padang Tembak, Qaryah Masjid Aulia. Masjid negeri adalah qaryah lain. Saya dah musafir dah sebenarnya. Jangan sembahyang jamak qasar di rumah. Itu tak boleh. Kalau kita dah masuk IPK, surah IPK boleh, sebab kita dah masuk kedudukan musafir. Kita dah keluar qaryah kita. Melainkan kalau masjid negeri itu adalah qaryah kita, itu lain. Itu lain. Contoh kita duduk, kita menyewa bilik di Masjid Pakistan. Masjid Pakistan dalam qaryah masjid negeri, itu tak boleh. Kita pergi masjid surah IPK kan, itu tak boleh buat jamak. Sebab kita masih dalam qaryah. Kita menyewa di Masjid Pakistan. Ada semua sewa kan. Jadi Masjid Pakistan sebelah IPK, surah IPK dalam qaryah yang sama, masjid negeri. So boleh tak kita buat sembahyang jamak dan qasar surah IPK? Tak boleh. Kena keluar. Kena singgah Masjid Parlimen kita, atau Masjid Paloh, ataupun masjid yang di luar qaryah masjid negeri. Jadi dia yang musafir daripada rumah. Niat musafir daripada rumah kita. Kalau misalnya kata bergerak secara tiba-tiba, Tak ada plan. Tak ada rancang lah. tak rancang, tapi dah daripada fikir kita nak kena pergi Bukit Aman. Okey. Adakah niat bermula di situ ataupun dari luar? Daripada surah fikir itu kita dah boleh musafir, tapi boleh buat sebenarnya. Sebab kita dah keluar daripada qaryah kita, kita boleh buat. Walaupun niat tu belum, walaupun niat musafir tu kata kita sampai pejabat baru kita dapat, Cik Fendi ni kena pergi Bukit Aman hari ni pukul 9 pergerakan. Contoh kan. So kita dah mulalah musafir daripada pukul 9 tu, daripada IPK tu. Nampak? Boleh faham Asalkan keluar. Bagi tuan-tuan yang duduk di quarters IPD, quarters perumahan IPD, tuan-tuan kena keluar daripada qaryah surah IPD tu dulu, baru boleh buat jamak dan qasar. Nampak? Contoh, saya bagi contoh ya, IPD Tapah. Kita duduk di kompleks perumahan IPD Tapah IPD Tapah dalam Masjid Jamik Sultan Nazrin Shah Tapah. Okey, tuan-tuan kena keluar sampai di Batu 3 Temuh pun dah boleh buat sembahyang jamak qasar. Saya pun Tapah tahu. Tak mesti kena keluar daripada Tapah, kena pergi kapal tak. Batu 3 Temuh pun dah boleh sembahyang jamak dan sebab qaryah dia lah lain. Boleh. Atau kalau kita ke selatan, kita keluar Masjid Abu Hurairah pun dah boleh buat sembahyang jamak dan qasar sebab qaryah dah lain. Ya, tuan. Dan untuk kita, saya IPD sama kan. IPD selama, okey. Saya dah masuk Batu Luhur. Okey. Okey. So saya dah masuk Batu Luhur. Okey. Saya pula jamak kasar, saya walaupun dah masuk Batu Luhur, saya keluar dari IPD sama punya qaryah masjid tu sampai ke masjid yang sebelah baru untuk berdebat. Boleh. Ya. Boleh buat. Katalah masjid apa, kalau selama ni apa, Redan Panjang kan, Kubu Gajah. Boleh. Boleh. Sebab ada qaryah lain, bukan qaryah yang sama. Bukan dulu kita bergerak sebelum Batu Luhur tu kan. Bergerak, dia tengok pergerakan kita lah. Walaupun pergerakan kita sebelum tu, tapi kita dah keluar daripada qaryah tu, dah keluar daripada qaryah kita, daripada kampung kita dah keluar. Kita dah keluar. Walaupun qaryah tu sebelah, macam tadi, macam saya sebut contoh Tapah tadi, walaupun qaryah sebelah Masjid Jamik, Masjid Batu 3 Temuh, atau Masjid Abu Hurairah, Taman Seri Bidor, dah keluar dah pun daripada Pekan Tapah, boleh buat Ataupun dalam perjalanan balik,
Kita teringat dia teringatlah. Aku tadi tak sembahyang. Kita singgahlah RNR apa ni, singgah Masjid Abu Hurairah video contoh sembahyang jamak qasar on. Ya. Boleh? Ada masalah. Tapi jangan dah masuk dalam pekan tapah, tu memang tak boleh buat apa. Dah masuk pekan tapah, bye-bye. Kalau tak buat zuhur, dah zuhur tu. Kena qada lah zuhur tu. Asal lah waktu contoh kan. Ya. Boleh nampak tu. Kalau kata macam Selangor tadi, kita kubu gajah, kita keluar tol Ala Pengsu, tol baru tu kan. Mana masjid yang kita akan jumpa last sebelum masuk pekan Selangor? Singgah dulu, sembahyang jamak qasar situ. Lepas tu baru kita teruskan perjalanan masuk ke pekan. Sebab bila kita masuk pekan Selangor je, habis. Kita dah dikira tamat tempoh musafir. Boleh faham Ada yang tak clear dia? Belum cerita habis ni, baru cerita sikit ni. Baru mukadimah, belum start ni. Ada lagi? Okey, tak apa, kita sambung. Sagi kalau ada tanya Okey, kita pergi solat qasar. Solat qasar ialah apa dia qasar? Qasar ni qasar ra daripada perkataan qasir. Qasir ni pendek. Tawil panjang. Tu pelakon arwah pelakon Tawil kan. Tawil itu maknanya panjang. Tawil, Muhammad Tawil. Boleh? Tuan-tuan esok dapat anak bagi nama Muhammad Tawil. Orang pun senyum dia tengok. Kan? Tapi jangan esok kalau anak tinggi menggalas tu jangan marah pula. Ustaz ni ustaz lah aku bagi nama Muhammad Tawil, tengok nak 6 kaki. Jangan marah. Saya dah beritahu dah Tawil tu maknanya panjang, tinggi. Dah nak bagi kat nama kan? Ustaz, saya dapat anak lelaki, apa nak cadangan Ustaz untuk anak saya? Bagilah nama Muhammad Tawil. Betul kan Ustaz? Betul. Dia pembuh nama Tawil, Muhammad Tawil. Seronok. Tengok anak dah masuk sekolah menengah tingkatan 1, tinggi, mengalah. Marah ni Ustaz ni bagi nama anak saya Muhammad Tawil ni. Kawan dia gelak-gelakkan dia ke sekolah. Dia tak nak balik asrama, menangis. Balik nak keluar asrama. Siapa suruh? Tanya nama mana? Tawil apa? Tawil tu tinggi, panjang. Dan nak akhirnya jadi tinggi panjang, dah terima lah. Kan? Okey. Tu tawil qasir tu pendek. Boleh nak bagi nama boleh ke? Ahmad Qasir. Boleh? Ahmad pendek kan. Kalau kita ke metod 4 kaki jangan marah lah. Dah pada bujang Ustaz 4 kaki metod Ustaz. Anak saya ni. Apa salahnya anak saya ni? Nama dia apa? Muhammad Qasir. Patut boy. Nama Muhammad pendek. Sebab nama tu mencerminkan anak itu nanti. Macam saya kan? Nama saya Muhammad Azmi. Tengok. Macam mana pun tadi dah sesat tu. Bukan sesat kat bawah tu. Dekat hari sesat. Awak duk layan lagu nasyid kan? Lagu apa? Selamat Hari Raya. Masuk daripada Jalan Kuala tu pergi masuk nak pergi ke arah Kuping, bukan ngarah ke Jelapang. Kan silap leka. Tapi kita tak apa. Terus alhamdulillah sampai jumpa tuan-tuan. Taklah lewat sangat kan. Ya. Tu belum cerita Cik Candy ni cerita ni. Tak apalah, tu kita dulu je lah. Tapi itulah dia. Nama tu tadi adalah cerminan. Kalau kita nak anak kita cantik, bagi nama Ahmad Jamil. Ahmad Jamil Abu. Tapi Ustaz kata saya politik dulu kan. Tak apa, bagi nama yang baik InsyaAllah. Okey. Qasar ialah memendekkan solat fardu 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu qasar. Sembahyang yang 4 rakaat asal dia dipendekkan jadi 2 rakaat, itu namanya solat qasar. Solat yang boleh diqasarkan ada 3. Iaitu solat zuhur, solat asar dan solat isya. Maghrib tak boleh qasar Subuh jangan tuan-tuan qasarkan 1 rakaat lah. Tu ajaran sosek tu. Ustaz, saya qasarkan subuh Ustaz 1 rakaat je. Kunut pun tak ada Ustaz. Dahsyat kau. Dahsyat betul. Nabi tak ajar apa buat. Itulah bid'ah yang sesat yang menyesatkan. Okay, jangan Kalau nak qasarkan hanya sembahyang zuhur, asar dan isya. Okey. Apa syarat dia?
Syarat solat qasar ni ada 7. Dalam ni lah 7. Pertamanya, hendaklah musafir, salih. Hendaklah musafir perjalanan. Hendaklah musafir perjalanan melebihi 2 marhalah. Hendaklah musafir perjalanan melebihi 2 marhalah atau lebih 90 km. Hendaklah musafir perjalanan melebihi 2 marhalah atau lebih 90 km. Ini dia. Walaupun saya ketemu mula tadi ada 80 km kan, tapi itu kita railah tak apa. Terus bergaduh. Benda itu benda yang menjadi perselisihan. Kan? Perselisihan padangkan di kalangan ulama. Ada kata 80, ada kata 90, okeylah apa. Terus bergaduh. Tapi kalau dia kata 8 km tu memang nak kena perumur. 8 km boleh musafir Ustaz. Kalau macam tu untung orang suka siput. Suka siput dengan Ipoh kan berapa belas kilometer kan. Lari bila jemaah qasar tu. Bertuah. Ini lah. 80 km ataupun 90 tu okey, boleh tu. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah melepasi sempadan kawasan tempat tinggal. Ni tadi. Hendaklah melepasi sempadan kawasan tempat tinggal ni, maksud dia ialah qaryah, tempat tinggal. Sebab itu tuan-tuan, kita kena tahu kita menginap di mana-mana, sama ada di quarters ataupun di perumahan awam, taman perumahan lah, atau di kampung. Mungkin ada yang duduk kampung, kebetulan dia duduk di IPD selama, contoh duduk di kampung, sebab kampung dia dekat Selama, kampung Kubur Gajah ke Sungai Bayar ke kan, kebetulan. Jadi tak ada Ustaz, saya duduk kat kampung Ustaz. Quarters tu bagilah orang luar apa depa lebih perlu saya. Ini kampung saya. Contoh kan. Kena tahu qaryah tu. Macam saya kan di Tapah, saya duduk dalam qaryah Masjid Batu Jamik Batu Masjid. Saya tahu qaryah dia mana. Sempadan dia pun saya tahu. Daripada mana ke mana. Capati corner bukan dalam Batu Masjid. Capati corner dalam Batu 3 Temuh. Sebut Capati corner tu senyum dia maksud saya. Capati corner tepi simpang Ceneriang tu, itu kawasan Masjid Jamik Batu 3 Temuh. Tu. Lepas je simpang 3 tu mengarah ke utara, tu baru Batu Masjid. Baru kalau jumpa Kampung Pasir, baru Batu Masjid. Nampak. Jadi kita kena tahu sempadan. Okey, kalau sebelah sana pula Korea, kalau daripada Pertamatan Setemur lalu jalan, ada satu jambatan. Lepas jambatan itu Korea Masjid Jamik Temuh Stesen. Pekan Temuh Batu 6, stesen minyak Shell, Balai Polis Temuh, Taman Temuh Jaya, Kampung Pengali, sampai sempadan daerah, sampai Rifam tu kan, tempat bela ayam tu, Rifam depan tu, itu semua qaryah Masjid Jamik Temuh Stesen. Itu kita kena tahu. Kena tahu tu. Macam tuan-tuan, mana tempat tuan-tuan duduk, kena tahu qaryah tu kena. Sebab apa? Antara kegunaan dia, kita nak tahu di mana, dari mana kita boleh semayang jamak dan qasar. Kita kena tahu. Siapa yang bertugas di IPK masuk kawasan masjid negeri atau IPK, dia boleh buat semayang jamak dan qasar, kecuali kalau dia menginap dalam qaryah masjid negeri. Contoh rumah sewa Masjid Pakistan. Tu. Contoh apa lagi? Rumah sewa bilik sewa di sekitar Medan Kid. Tu pun masuk. Ada kan rumah sewa kat Medan Kid ke ada atas tu. Tu kalau duduk situ tak boleh. Kita tak boleh bagi IPK dan semacam maksud tak boleh dalam qaryah tu lagi. Kan? Kita kena tahu tu. Kan? Kena faham tu. Baik. Yang ketiga, okey, tulis. Tidak niat bermukim. Tidak niat bermukim melebihi 3 hari. Tidak niat bermukim melebihi 3 hari.
tidak termasuk perjalanan pergi dan balik. Contoh, kita pergi Bukit Aman, hari ni kita pergi Bukit Aman kita berada di Bukit Aman 2 hari. Penugasan, hari keempat baru kita balik. Boleh tak dalam 2 hari itu sembahyang jamak qasar? Tapi kalau kita pergi ke ada khusus di Pulau Pol KL seminggu khusus, daftar besoknya, bukan lagi perjalanan kita daftar, besok tu kita daftar. Seminggu kata 5 hari lah. Pergerakan hari Ahad, Isnin daftar masuk khusus, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu balik. Ya, Sabtu pagi baru balik ke base kita lah, pengkalan kita lah, tempat kita. Okey. Isnin boleh, Selasa boleh, Rabu boleh, Khamis tak boleh. Sebab Khamis masuk hari keempat, Jumaat tak boleh. Kita dah jadi mukim di Pulau Pol. Sabtu baru kita balik ke IPK dan IPD di Perak. Ya tuan. Maksudnya waktu kita seminggu dulu, hari pertama boleh, Hari pertama, kedua, ketiga boleh. bukan terus tampil. Itu ada, memang ada satu pandangan kata itu, tapi bagi saya keringanan kita ambil lah. Maksudnya dalam 3 hari tu kita buat lah. Masuk hari keempat tu baru kita dikira mukim. Kan ada orang sampai khusus 2 minggu ada kan? Ada orang kan khusus 2 minggu ada kan? Mana 1, 2, 3 tu okey lah. Masuk ke 4, ke 5 tak boleh lah. Terus kira, ya. Ya, 3 hari pertama berkhusus. Bukan hanya pergerakan hari daftar, kata kita pergerakan Ahad, Ahad. Kita pergerakan Ahad, Isnin kita check in pendaftaran peserta. Isnin tu dah kira lah tu hari pertama. Maksudnya sekarang ni cerita dia macam ni. Hari pertama, kedua, ketiga kita boleh buat. Masuk hari keempat tak boleh dah. Okey. Tak, 1, 2, 3 boleh, 4, 5 tak boleh. 1, 2, 3 masih boleh. Sebab masih dalam keadaan musafir. Hari keempat dah kira mukim. Nampak tak? Tak clear lagi. Memang ada satu pandangan mengatakan tu, saya setuju. Ada satu pandangan saya pernah baca, dia kata kalau dah diplankan khusus tu 2 minggu, memang dah ditetapkan 2 minggu contoh kan. So kita sampai Pulau Pol tak boleh buat dah. Tapi itu kita menyempitkan ruang kemudahan. Bagi saya lah. Tapi itu pula benda ni benda harus, tak payah bergaduh. Kalau tuan berpegang dengan kaul tu, ahlan, teruskan. Sampai Pulau Pol saya tak boleh buat dah. Saya pegang pandangan tak boleh. Saya masa perjalanan tadi saya boleh buat. Saya sampai Pulau Pol saya tak boleh buat dah. Stop. Saya dah jadi mukim. Saya dah bermukim di sini. Sampai hari akhir khusus, besok pergerakan balik saya buat semayang jamak qasar sekali saya musafir. Teruskan. Tak ada masalah, saya tak halang. Saya tak kata pun, oh ni pendapat tak betul tak? Jalan terus. Macam mana? Ni ada tak bermukim. Itu macam saya kata tadi. Macam sahabat kita kata tadi, dia kata saya ada baca, saya tahu tu, saya pun dah baca. Kalau dia tak plan, barulah masuk 1, 2, 3. Kalau dia dah rancang, dah tahu khusus 2 minggu, sampai Pulau Pol KL dia tak boleh. Sampai Pulau Pol Langkawi stop. Dia dah kira mukim, dia kena buat sembahyang macam orang biasa. Sampai Pulau Pol Dumun macam biasa. Sampai Pulau Pol Bukit Sentosa macam biasa. 3 hari pertama tu sama, tak terpakai. Kalau tak plan, tu cerita lain. Tak plan tu maksud mungkin kita balik kampung ke, kita tak plan. Cepedak je nangka. Tak tahu tarikh. Okey, itu terpakai 1, 2, 3. Tapi kalau tanya saya, itu bermakna menyempitkan ruang untuk mengambil kemudahan yang Allah Ta'ala bagi.
Maksudnya kita seolah-olah macam, oh kalau aku musafir berjalan pergerakan baru boleh. Kalau aku dah sampai tempat orang, aku tak boleh buat dah. Aku dah sama macam orang lain. Nampak tak? Ya tuan. Maknanya 5 apa? Hari gerakan 3 hari dan Hari tempat kelima tak boleh dah. 4 hari lah. Tiga. Hari pergerakan tak masuk. Tak masuk. Hari pergerakan tak masuk. 1, 2, 3. Hari keempat dah kira mungkin. 3 ialah campur pergerakan. Hari pergerakan tu jangan kira. Kita kira hari besoknya. Hari kita check in khusus. Hari pertama Isnin kan saya beritahu dulu ni. Kita gerak hari Ahad. Isnin kita masuk check in. Hari Isnin tu kira hari pertama. Selasa kedua, Rabu ketiga. Hari Khamis baru kita tak boleh buat. Tapi kalau tuan-tuan nak pakai pendapat yang tadi, saya serahkan kepada kebijak sanaan tuan-tuan kerana pendapat itu pun terpakai. Maksud dia tepuk dada tanya diri kita, keadaan kita macam mana. Kalau musafir operasi darurat macam mana? Kalau musafir kita penugasan kita di Pulau Port macam mana? Yang mana lebih applicable maksudnya? Yang mana lebih sesuai diamalkan? Sebab dua-dua tu boleh. Macam kita baca tadi, hukum sebagai jamak pasal tu harus, bermakna harus guna kaedah yang tadi pun harus, kaedah yang saya sebut tadi pun harus. Hukum dia kita nak bergaduh apa? Buang masa. Tak selesai masalah dia. So kalau tepuk dada tanya diri kita, nak pakai kaedah tadi boleh, nak pakai kaedah ini pun boleh. Tengok pada kesesuaian kita. Kita tahu, kita pakai baju, kita tahu baju sempit ke ataupun baju luas ke, kita tahu. Jangan pakai baju orang pada kita. Kacau. Terpulang. Macam Syekh kita belakang kata tadi kan. Okey, itu pun terpakai. Pendapat dia betul. Saya tak kata, oh kau punya pendapat salah, pendapat aku dia betul. Sebab benda harus kita buka seluasnya. Terpulang pada kita. Ikut keadaan kita. Okey? Boleh faham kan? Alright. Tidak berimamkan imam yang sempurna rakaat dia. Contoh, imam tu sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Kita tak boleh jadi makmum qasar dia. Ini bermakna kalau tuan-tuan singgah sembahyang di masjid, ya, di pertengahan jalan, kita nak buat, kita musafir ni nonton tepung sembahyang, sebetulnya sebagai jemaah kita ikut. Boleh tak kita buat zuhur 2 rakaat? Kita buatlah zuhur 4 rakaat, tapi niat jamak takdim. Saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat, jamak takdim, imam jadi makmum kerana Allah Ta'ala. Habis imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Naik je. Dia tak apa, dia setiap hari tak apa, dia tempat dia. Kita ni naik balik. Usolli fardul asri raka'ataini jamu takdimin qasar ta'ala. Saja aku sembahyang asar 2 rakaat, jamak takdim qasar Allah Ta'ala. Settle. Nampak? Kalau dia 4 rakaat, kita tak boleh buat 2. Pasal apa tak boleh buat 2? Sebab kita dah mendahului dia. Dia naik, dia habis tayar awal, dia naik, kita pula Assalamualaikum, kita pula habis dia awal daripada imam. Boleh ke tak boleh? Boleh. Imam habis awal daripada makmum tak apa. Makmum habis awal daripada imam, lawan tokek namanya. Tu semua nak kena empuk tu. Jadi kena faham wallahu alam. Okey. Yang kelima, masih dalam musafir ketika mengerjakan solat qasar. Ini dia. Masih dalam musafir. Maknanya kalau dah sampai ke rumah kita tak boleh dah. Tak boleh. Sampai rumah kita tak boleh. Ada yang faham macam tu. So ada yang faham macam tu. Dia kata sampai saya dekat rumah saya dah buat dah. Saya buat qasar juga 2 rakaat. Baik tu disyorkan singgah sebelum nak balik rumah, singgah mana-mana tu. Mana-mana masjid yang di luar qaryah itu, singgah mana-mana tersembahyang. Sempurnakan zuhur asar tu, jadi tak berat lah kan. Walaupun sampai rumah kita pukul 3 asar ada lagi, tapi kita ni musafir ni dah sampai dekat Gopeng ni,
Ipoh dah dekat ni, baru pukul 3. Boleh tak kita buat jamak qasar? Ada apa jamak Zuhur Asar di Masjid Jabir Kuping baru contoh. Boleh tak? Buatlah. Habis kan sampai rumah pukul 3 lebih kan asar ada lagi, tak apalah, kita dah buat dah. Sebab tadi kita musafir harus buat sembahyang jamak dan qasar. Tak ada masalah. Sampai rumah asar rehat lah. Sebab kita dah ambil kemudahan yang Allah Ta'ala beri. Boleh? Okey. Ya, ada soalan? Tuan. Ya. Okey tuan. Faham. Masalah jam tu kan? Okey, macam ni tuan. Yang macam mana kata jam teruk? Jam teruk tu ni mana? Adakah jam teruk tu contohnya kita sampai kita Ipoh tu dah Zuhur pun lepas, kita sampai, kita katalah kita pergerakan pukul 12 tengah hari sampai di Ipoh pukul 8 malam. Bermakna Zuhur Asar pun tinggal lah. Kalau kita tak sembahyang, tak berhenti tepi jalan dekat highway tu, memang tinggal Zuhur Asar tu. Bergerak pukul 12 sampai pukul 8 malam. Boleh faham? Maksudnya kalau kita tak berhenti di mana-mana di tengah jalan, memang kita akan tinggal sembahyang Zuhur dan Asar. Memang tinggal. Sebab kita sampai Ipoh sembahyang rumah kita pukul 8 malam waktu maghrib. Zuhur Asar burn lah kan. Kalau kita ikut lah, sebab kita pergerakan pukul 12. Contoh kan, daripada KL pukul 12 sampai pukul 8. Buat jam teruk ni. Orang di kampung ni teruk benar jam ni. So di tengah-tengah highway tu kita carilah mana-mana RNR untuk berhenti solat. Itu cadangannya. Mengelakkan apa yang disebut tadi. Sebab kalau tersampai di rumah tidak boleh lagi kita buat jamak dan qasar. Tak boleh. Carilah jalan berhenti mana-mana daripada KL ke Ipoh, ada tak salah sekurang-kurangnya 5 tempat untuk berhenti solat, untuk sekurang-kurangnya solat jamak dan qasar. Kita boleh berhenti di Sungai Buloh, kita boleh berhenti di Rawang, kita boleh berhenti di Tanjung Malim, kita boleh berhenti di Berang, kita boleh berhenti di Bikram, kita boleh berhenti di Tapah, kita boleh berhenti di Simpang Pulai. Berapa tu? 5 ke 6? Berapa? Siapa tolong kira tadi? Sungai Buloh, Rawang, Tanjung Malim dah 3, Berang 4, Bikam 5, RNR Tapah 6, Simpang Pulai tu 7. Cari je mana satu. Tak ada alasan ya. Itu bagi saya lah. Kalau kita sampai rumah, okey kata sampai Ipoh, kita boleh cilok. Cari Masjid Sultan Azlan Shah boleh berhenti jamak qasar. Masjid Negeri boleh berhenti jamak qasar. Masjid Parlimen kita boleh berhenti jamak qasar. Masjid Kampung Palo boleh berhenti jamak qasar. Asal jangan masuk ke Korea kita. Ya tuan. Dia seorang tu maksudnya siapa? Dia tu lah. Kena cek balik ni siapa yang beritahu ni. Buat cerita nampak. Okey. Dua orang ni Kobra. Oh, patutlah. Okey. Baru kita pasal dia terjemah ni nak berhenti dah. Aduh. Banyak ni. Okey, tak apa. Sekarang ni macam ni. Kita tak payah bergaduh lah. Kalau dia rasa, si Polan dia rasa itulah yang baik untuk dia, saya benda-benda yang harusnya saya tak nak bergaduh. Kalau dia rasa dekat rumah dia, sampai rumah dia tak boleh nak berhenti mana-mana, dia sampai ke rumah dia boleh buat lah. Okey lah, buat lah. Benda harus kita bergaduh. Betul tak?
Benda yang harus hukum dia, tak perlu bazirkan masa untuk berbalas. Kalau dia rasa dia tak boleh buat dekat, nak singgah mana-mana payah, sampai di rumah saja dia boleh buat sebagai jamaah qasar, silakan. Ada satu ustaz, cerita lama lah ni. Ada satu ustaz kata dengan saya pun tak tahu dia ambil petik kat mana. Dia kata, ustaz, tengah-tengah kita ride motor kat highway tu, kita pergi sembahyang, ustaz. Nganga. Tapi dia ada hujah dia. So kita serah kat dia. Mungkin dia rasa tengah-tengah ride ni, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillah. Tengah-tengah ride ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengah ride ni. Dia ada hujah dia, okey, jalan je. Nampak tak? Tapi kita dalam keadaan yang biasa, sampai di rumah memang tak boleh buat. Waktu musafir tu ialah waktu kita melepasi qaryah, rumah kita sampailah ke destinasi ataupun balik. Nampak tak? Macam saya, contoh, saya dari Tapah ke Taipei. Okey, saya keluar sampai Kampar, saya dah boleh dah jemaah qasar. Daripada Taipei nak balik ke Tapah sampai Kampar, Gopeng, Kampar pun saya boleh ke jemaah qasar lagi. Nampak? Itu kena Allah Taala bagi. Okey. Yang keenam, perjalanan tidak bertujuan melakukan maksiat. Maksiat tu, faham maksiat tu apa? Ada orang tanya, ustaz, melancong maksiat. Melancong maksiat. Dia baca Quran, qul siru fil ardh. Kata kawan Muhammad, berjalanlah kamu di dalam bumi. Mana melancong ni tidak maksiat. Kalau kita melancong dengan isteri kita, maksiat. Kalau kita melancong dengan anak-anak, maksiat. Kalau kita pergi sebagai penyokong pindahan FC lawan, contohlah lawan JDT di Johor Bahru, maksiat tak? Maksiat tak? Kalau kita just bayar, kita maksiat tak? Kalau kita tak betul-betul bertapang penyokong perempuan, maksiat tak? Kalau kita tak ambil peluang menengok gunung-gunung yang banyak di JDT itu, maksiat tak? Tak ambil peluang. Saya kata tak ambil peluang. Kalau ambil peluang, tengok, oi, besarnya gunung-gunung JDT ni, memang maksiat lah. Boleh tak? Memang maksiat. Itu maksud maksiat tu, kena maksiat ni dia kena luaskan perbincangan dia. Wallahu alam. Mengetahui sesuatu yang dituju. Kita tahu kita nak pergi mana. Wallahu alam. Baik, kita bedakan. Sembahyang jamaah ialah menghimpun dua solat fardu ke dalam satu waktu dengan syarat-syarat tertentu. Zuhur masuk ke asar, maghrib masuk ke isyak, ataupun asar masuk ke zuhur, isyak masuk ke maghrib. Contoh syarat-syarat jamaah, okey, ada 5, sama macam qasar, tapi kita ulang balik. Perjalanan melebihi 2 marhalah. Yang kedua, perjalanan dengan tujuan yang baik. Itu bukan maksiat jadilah. Kita buat penugasan, boleh tak? Perjalanan penugasan diharuskan ke tidak? Baik ke tidak? Baik. Bukan maksiat. Ketiga, naklah melepasi sempadan puasa tempat tinggal. Tapi ada orang tanya ni, ustaz, saya ni jin. Saya diarahkan ke Colombo, pergi ke Bukit Bintang, masuk saya di Seven, masuk kelab malam untuk sebagai resikan. Nak perhati ada tak awak ada apa ni, orang-orang yang dikenaki dalam apa ni. Boleh. Kalau saya musafir tu dikira macam mana? Maksiat tetap ustaz? Ada yang tanya. Saya kata, selagi mana penugasan kita itu tidak melakukan maksiat, maka perjalanan itu diharuskan. Musafir diharuskan boleh buat jamaah dan walaupun tempat penugasan dalam kelab malam. Asalkan kita jangan order, tengok orang order
setahun, kita baru setahun lah. Tu memang out lah. Lepas tu kita pula, kita sengaja duduk dengan perempuan mesti sisi duduk kiri kanan, main air drum pula. Hancur tuan-tuan, hancur kan. Jadi perjalanan kita perjalanan maksiat mesti hancur kan. Tapi kalau duduk saja duduk parti je, kita duduk saja. Order pun cook duduk saja tengok. Itu dikira perjalanan penugasan itu dibolehkan, maka perjalanan itu diharuskan. Musafir boleh buat jamak dan qasar. Kita perlu faham. Macam perempuan lah. Perempuan, Ustaz, saya diarahkan dan mula saya tak boleh pakai tudung Ustaz. Saya masuk ke malam tak pakai tudung Ustaz. Okey, buat macam mana pun, pakailah wig ke apa ke, tapi tutup aurat. Pakailah apa, fedora hat kan, perempuan kan ada fedora hat tu. Adalah perempuan dia tahulah cara macam mana penyamaran tu kan. Ada cover kan, tapi tutup aurat. Okey tak? Okey. Boleh tak musafir untuk perjalanan bulan satu buat jamak qasar? Boleh tak? Boleh. Settle. Okey. Yang kedua, yang ketiga sama tadi, melepasi kepada kuasa tempat tinggal. Keempat, masih dalam musafir. Kelima, tidak berniat bermukim melebihi 3 hari, tak termasuk perjalanan pergi dan balik. Okey, wallahu. Jamak terbagi pada dua, jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim contoh zuhur asar dalam waktu zuhur. Jamak maghrib isyak dalam waktu maghrib. Jamak takhir zuhur asar waktu asar, maghrib isyak waktu isyak. Okey, itu contoh tadi. Kalau jamak takdim, kita mula dengan sembahyang zuhur, mula dengan sembahyang maghrib. Kalau jamak takhir, kita mula sembahyang asar, kita mula sembahyang isyak. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Sementara ada ni tanya-tanya, tak apa, tak masalah. Solat Jumaat qasar ni sangat banyak isu Okey, silakan. Ya. Isyak dulu. Isyak dulu. Lepas tu maghrib. Kalau jamaah takdim, maghrib dulu, lepas tu isyak. Kenapa kita dahulukan maghrib? Sebab dalam waktu maghrib. Kenapa kita dahulukan isyak? Sebab dalam waktu isyak. Kita buat dulu sebab isyak itu kira waktu dia. Maghrib tu kita himpun masuk dalam isyak. Begitu juga sebaliknya 2-3. Mana kita buat isyak tu 2 rakaat, qasar tadi maghrib 3. Saja sebelum maghrib 3 rakaat, jamak takhir kerana Allah Taala. Qasar tak ada maghrib kan? Jangan betul qasar pula 1/2 rakaat. Kalau 1/2 rakaat nak berhenti dah mana? Takkan iktidal kot. Tapi Allah memidah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa buat macam tu? Setengah rakaat. Tak boleh Tidak ada setengah rakaat. Rakaat kena sempurna. Sila. Kita musafir pada hari Jumaat. Okey. Sampai hari itu sebelum Jumaat. Okey. Ini soalan yang sangat baik Kita musafir hari Jumaat. Okey. Ada 2 situasi. Katakanlah kita tak boleh sampai ke masjid waktu Jumaat kerana kita masih berada di highway. Sampai pukul 1 lebih tu dalam highway ni memang tak nak keluar ke masjid pun tak ada. So kita buat macam mana? Kita buatlah sembahyang zuhur dengan asar tadi ikut macam biasa. Okey, sesenggah surah Al-An'am kita buat, tapi dengan syarat dilaksanakan sembahyang Jumaat satu selepas selesainya solat Jumaat pukul 2 dan ke atas. Jangan waktu Jumaat kita buat. Nampak? Kena tunggu lah. Agak-agak kita buka radio kan. Buka radio Kim radio ada rakam siaran langsung solat Jumaat dari Masjid Negara contoh Dia pun ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Fatihah. Itu boleh. Pasal dikira waktu Jumaat tu dah selesai. Jangan tengah-tengah khutbah. Imam tengah khutbah ni khatib dengar radio ni kita pun sembahyang. Boleh dia jadi sah sembahyang tu tapi berdosa kerana dikerjakan dalam waktu Jumaat. Kena tunggu habis Jumaat tu. Dia macam orang perempuan
Orang perempuan, dia nak sembahyang zuhur, kena tunggu habis sembahyang Jumaat tu, baru dia boleh buat sembahyang tu zuhur. Kalau dia buat juga, solat dia sah, tapi dia berdosa. Nampak? Okey? So macam tadi, syukur tu kalau keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, katakanlah kita sempat keluar exit, sempat cari masjid untuk sembahyang Jumaat, buat sembahyang Jumaat. Usolli salin lah kalau nak bersalin usolli fardhul Jumaati raka'ataini jam'a taqdimin makmuman la ta'ala. Saja aku sembahyang Jumaat 2 rakaat jamak takdim makmum kerana Allah Taala. Niat tu dia. Dia pun ikutlah sembahyang Jumaat macam biasa. Habis salam, imam salam, kita naik. Imam dia Al-Fatihah semua kan. Kita naik. Usolli fardhal asri raka'ataini jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang asar 2 rakaat jamak takdim kasar kepada Allah Taala. So, Jumaat tadi dah 2 rakaat jamak takdim, asar 2 rakaat jamak takdim kasar, settle. Boleh buat. Saya bisa buat tu. Habis-habis sebab tu kalau kita tengok di mana-mana ada orang yang bangkit lepas salam dia bangkit kan. Kemungkinan orang itu Musa. Jangan biar teka lain. Jadi fitnah. Ini Wahabi ni tak doa lepas sembahyang. Jangan kan. Belum tentu lagi. Mungkin orang ni Musa sih. Ya. Okey. Ya, betul. Kita buat sendiri. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Kita pergi kat belakang, kita buat sendiri kita punya. Dia tak masuk dalam apa yang dikatakan sebagai mengadakan 2 jemaah. Tak masuk. Ya. Sama kelompok kita. Kita buat jemaah pasal semua kita. Ya, orang depan ni. Tapi orang nampak agak sikit pelik lah. Sebab depan ada jemaah, tiba-tiba kita buat jemaah kita. Ada nampak sikit pelik lah. Tapi benda tu tak jadi masalah. Sebab kita tahu keadaan kita. Kalau orang tanya kan, kami ni musafir. Jadi kami rasa kami nak buat macam ni. Tapi kalau orang tu ajak gaduh juga, tak apalah, kita pergi balai lah. Senang kita. Pergi balai telefon Ustaz ni. Ustaz, ni apa cerita ni diorang mesti ajak ni apa. Bagi saya cakap dengan Pak Haji lah. Pak Haji, diorang ni musafir, mereka nak semai sama mereka. Tak apalah, mereka tak kacau Pak Haji dengan jemaah ke depan. Betul tak? Yang pernah pergi gaduh-gaduh, bawa pergi balai. Wallahu alam. Okey, ada soalan lain? Tanya tak apa. Ambil tanya. Tak ada masalah. Dalam ruang yang ada. Ya, silakan. Okey. Okey, Ampang KL, okey. Okey. Untuk dia ke untuk cik? Untuk dia lah. Untuk dia, okey. So kalau dia nak buat jamaah pasal tu, dia kena keluar daripada tempat dia. Walaupun di rumah aja, dia Ampang KL lah. Dia kena keluar lah, maksudnya dia kena keluar lah, masuk daripada Kampung Baru ke, kan? Ataupun daripada Gombak ke, ataupun daripada Selayang ke. Yang itu dah boleh, walaupun KL pun, tapi dia boleh buat dah. Okey. Macam cik pun, kalau cik balik, contoh kata rumah cik dekat Ampang, contoh kan. Okey, sampai mana cik singgah dekat mana-mana dalam KL tu, sembahyang jemaah pasal tu. Jangan sampai ke rumah. Tapi masalah sekarang ni, kedudukan kita sekarang ni macam kata cik bermukim bukan di Ampang KL, cik bermukim di Kuala. So cik balik ke Ampang KL tadi, sebenarnya dalam tempoh 3 hari selepas sampai tu, hari besok tu boleh buat lagi jemaah pasal. Nampak tak? Walaupun rumah kita sendiri, sebab kita sekarang bermastautin bermukim di IPD Kuala, bukan di Ampang KL. Mesti kita tu je yang lain. Boleh nampak kan? Wallah alam. Okay, soalan lain. Okey, kalau kata tak ada idea, kalau kata lepas ni tiba-tiba tengah-tengah makan ke, ataupun ni saya dah balik ke, boleh hubungi saya, WhatsApp saya 013
Sini mungkin tak ada idea lah ya cik kan. Tapi bila kamu dah Allah lupa tanya soalan ni. Okay. 013 303 1703 013 1703. Ya? Boleh, tak ada masalah. Okey, kalau Facebook saya pun ada Muhammad Azmi bin Ismail. Muhammad Azmi bin Ismail, MOHD AZMI bin Ismail. Gambar saya dan anak-anak saya, kalau gambar kucing bukan saya, gambar seorang bukan saya, apatah lagi gambar hantu jemalang lelaki bukan saya. Sebab nama Muhammad Azmi Ismail ada banyak kan? Jadi ada gambar saya dengan anak cikanan tu gambar saya tu. Boleh hantar di space friend. Instagram, siapa ada Instagram pun boleh follow. Haji Azmi 10. AJIAZMI 10. Instagram. IG. TikTok pun ada. TikTok pun ada. Tapi itu nantilah kita sama-sama makan dengan itu lagi lah. TikTok pun ada. Saya ada akaun. Cuma saya tak buat video lagi TikTok. Apa dia? Sebab TikTok boleh buat video kan. Memanglah video pendek buat TikTok lah. Okey, apa tu YouTube Muhammad Azmi 10. MOHD AZMI 10. Tu YouTube lah. 10. Muhammad Azmi 10. 10. Telegram, kalau ada yang Telegram tu gunakan email saya hajiazmi10@gmail.com. Itu kalau Telegram tu. Gambar saya menikahkan orang. Bukan saya menikah saya menikahkan orang. Tak. Saya menikahkan orang. Saya dulu pernah masa jadi imam dulu pernah menikah jadi juru nikah. Itu gambar. Ya. Macam mana? Okey. Betul. Okey. Betul. Tak boleh. Qadha kena, kalau qadha kena buat tamam 4 rakaat. Wallahu. Ada soalan lain? Itulah tadi kalau kata misalnya kata ada terlupa ataupun ada kemungkinan datang benda-benda lain, hubungilah. InsyaAllah. Sila kenalkan nama sebab sekarang banyak scammer. Sila kenal. Assalamualaikum Ustaz, saya ni peserta khusus Imam Bilal Kota Raja. Kalau tertiba tadi Ustaz, ada tak saya pinjam duit 1,000? Ada lah. Penipu mana? Saya nak pinjam duit lagi dia mungkin. Bukan saya nak, bukan orang nak pinjam duit dengan saya. Itu scammer tu. Scammer banyak. Scammer pun sebenarnya betul nak pinjam duit. Nanti besok lusa saya bayar. Salah otak kau. Hantar mesej bila kita call tak jawab. Nampak benar scammer. Scammer ni satu, bila kita call dia tak jawab. Itu scammer. Dia guna mesej saja kan. Tapi kalau kita call, kita kenal suara. Scammer dia menggunakan nombor lain tipu. So dia takkan gunakan voice call. Memang dia akan tulis. Itu tipu. Dia nak tahu tipu tak, kita call. Kan? Dengar suara ni siapa ni, Din kan? Ini bukan Din ni Dino ni, penipu dah lah kau. Dia mesti tak berani angkatnya. Dia message dia takkan berani jawab kita punya panggilan ke apa. Itu scammer. Wallahualam. Okey, so itu saja untuk tengah ini. Jadi kalau ada apa-apa yang saya sampaikan dalam kuliah ni, kalau ada yang tersilap, terkasar bahasa, terlaju ucap surah semua mohon Allah SWT dan Nabi SAW dari tuan-tuan sekalian, dan segala ilmu yang ada ni manfaatkan insya-Allah, walaupun tak sebanyak mana tapi boleh kita sama-sama jadikan panduan ya. Yang penting tuan-tuan solat jangan ditinggalkan. Itu saja. Sama-sama insya-Allah. Itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan kuliah kita ini dengan tasbih Al-Baqarah dan surah As.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف حبيب السلام مولانا محمد رسول الله. اللهم ارحم من هذه الأمة وقنا بركة معصومة. اللهم إنا نسألك في نور علينا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفارق دمهم وشتت كلمة وزازل أنهم سبب الكلاب. يا فحاد يا جبار يا فقيم يا الله يا الله يا الله. الله بيرزق الكتاب ويجلس ويعزم الأحزاب يهزم وصلنا إليه وصلنا إليه يا أرحم الراحمين. وربنا زدنا مزوقا يا أكرم ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا دعانا وبشرنا وعلمنا ولقاءنا وشوالنا إنك السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك تواب رحيم لأنك يا سبحانه وتعالى فيها سر وأهوال. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم بجانب التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.